kasih kerana masih lagi terus bersama kami. Dan untuk waktu ini sebagaimana diwar-warkan, kita akan berkongsi berkenaan dengan Carnival University Penyelidikan. Tapi sebelum itu saya nak perkenalkan tetamu untuk hari ini, iaitu Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Datuk Engineer Dr. Wahid bin Umar. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Assalamualaikum warahmatullahi, selamat pagi. Ya, jadi pertama sekali memang jelas untuk kita ucapkan tahniah terlebih dahulu kepada Datuk dan juga seluruh warga UTM kerana mencatat pencapaian paling cemerlang dalam kalangan universiti tempatan dalam QS World University Rankings 2014, mana UTM naik 61 anak tangga dari 355 pada tahun 2013 ke kedudukan 294 pada tahun ini. Tahniah sekali lagi dan juga syabas diucapkan. Apa pandangan Datuk bila mendapat kata pencapaian yang luar biasa ni? Terima kasih saudari Hani. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukurlah kerana mendapat pencapaian yang baik, dan ini insya-Allah memberikan kita keyakinan lah untuk terus maju ke depan, dan kita yakin apa yang strategi dan juga segala perancangan kita maknanya boleh, kita boleh lah insya-Allah. Dan sebenarnya maklumat yang lain yang perlu juga saya kongsi, sebab UTM adalah sebuah universiti dalam bidang engineering dan teknologi. Dalam bidang engineering dan teknologi dengan ranking yang sama, kita meningkat sebanyak 122 tangga sebenarnya. Kita sekarang berada pada tahap 134 untuk kategori engineering dan teknologi. So insya-Allah saya yakin dengan kerjasama semua, muafakat semua, kita boleh berjaya lebih jauh lah insya-Allah. Ya. Baik, sebenarnya kita dah bercakap tentang penyelidikan salah satu daripada 4 kriteria dalam penarafan dilakukan oleh QS World University Rankings ialah penyelidikan. Dan bagaimana Datuk sendiri melihat penyelidikan di IPTA sebenarnya menyumbang terus kepada negara? Kita tahu bahawa Malaysia, kita akan bergerak ke arah high income nation dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa salah satu daripada komponen high income nation ni, kita perlu kepada ekonomi yang dipacu oleh inovasi, dipacu oleh teknologi, dipacu oleh ilmu, ilmu-ilmu baru yang kita toka. Jadi di situlah maknanya peranan penyelidikan. Dan penyelidikan ni tidak semestinya menghasilkan produk. Penyelidikan ni menghasilkan banyak lagi komponen-komponen lain. Contohnya penyelidikan boleh menghasilkan maklumat-maklumat baru, teknologi-teknologi baru, kaedah-kaedah baru. Jadi di sini kita boleh gunakan orang kata benda yang kita develop sendiri, benda yang kita bangunkan sendiri untuk kita gunakan sendiri. Dan benda ni berlaku di negara-negara maju lah. InsyaAllah kita yakin kita boleh ikut model yang sama. Dan jika anda semua ingat di mana kerajaan telah memperuntukkan jumlah yang begitu besar, iaitu lebih kurang 1.863 bilion ringgit, hampir 2 bilion ringgit untuk 5 buah universiti pendidikan ataupun RU antara 2007 hingga tahun 2011. Jadi mungkin pada ada kita tanya-tanya ini, apa sebenarnya pulangan hasil daripada pelaburan itu, terutama sekali dalam pengkomersialan? Itu yang kita mungkin kena betulkan semula lah. Sebab biasanya bila kita bercakap tentang research, pelaburan, mana produknya, di mana kita boleh beli produk-produk ini. Jadi itu yang kemungkinan alasan kenapa kita perlu war-war lah. Okey, jadi dari segi pengkomersialan produk sebenarnya ada, tapi belumlah sampai ke peringkat di mana produk kita begitu meluas. Belum ada dalam bentuk yang macam itu, walaupun ada beberapa komponen dah ada sebenarnya. Bahan-bahan yang mungkin bukan kegunaan harian, tetapi kegunaan industri memang dah ada insya-Allah. Tapi bentuk-bentuk lain sebenarnya dalam bentuk orang kata apa, secara keseluruhan penjanaan ekonomi, penjanaan nilai kepada ekonomi. Contohnya yang pernah kita kemukakan kepada pihak unit perancangan ekonomi, contohnya kita pernah menyebut bahawa kita daripada 2 bilion ini kita telah generate sebenarnya 2 kali ganda, 4 bilion dalam bentuk berbagai-bagai lah, kepakaran, dalam bentuk hasil pendapatan kepada universiti, dalam bentuk kita berkongsi kepakaran, dalam bentuk kita menyelesaikan masalah-masalah industri. Contohnya kalau di UTM tu kita ada kerjasama dengan Proton, kita ada kerjasama dengan industri lain, di mana nilai yang kita penjimatan contohnya atau penambahan nilai kepada produk itu orang tak nampak. Jadi ada insya-Allah. Dan program penyelidikan rasanya memang tak lengkap tanpa kerjasama dengan industri. Dalam konteks UTM sendiri, bagaimana kerjasama dengan industri itu dijalin dan apa sebenarnya peranan yang dimainkan oleh industri?
Berbagai-bagai. Jadi di Malaysia ni kalau kita bincang bab ini, orang akan kata kenapa industri tak datang ke universiti, kenapa seolah-olah universiti bergerak sendiri. Sebenarnya tidak betul. Di UTM ni kita ada ratusan hubungan industri. Semalam pun kita ada satu program di mana industri datang ke universiti, berkongsi dengan kita dan membantu kita. Contohnya semalam kita secara khusus akan create incubator. Industri sendiri menyediakan incubator untuk universiti membangunkan pelajar-pelajar yang berfikiran entrepreneurial dan sebagainya. Dan bentuk lain pun banyak. Industri duduk dalam panel-panel kurikulum kita. Industri memberikan masalah-masalah untuk kita selesaikan. Itu yang kita kata benda yang tak nampak. Sebab kita tak pernah hebahkan secara benar kami dapat projek. Cuma sesekali kita buatlah. Contohnya kita kalau UTM ni, contoh yang paling jelas kita dengan Proton. Kita ada lab Proton di UTM. Kita ada lab pelabuhan Johor di UTM. Kita ada industri, sebenarnya ada incubator yang bergerak dalam universiti. Itu tak sebut lagi universiti lain. Saya yakin universiti lain mungkin ada yang sama dan malah lebih baik lagi. Jadi itu bentuk-bentuk kerjasama yang kita jalin lah. Dan yang paling penting adalah untuk kita bercakap tentang karnival yang mungkin boleh dimanfaatkan oleh keseluruhan masyarakat. Yang difahamkan ini merupakan siri yang keempat, dan akan dilangsungkan pada tahun 2 bulan Oktober 2010 pada 2 bulan Oktober nanti 2014, dan UTM dia akan menjadi tuan rumah. Jadi boleh kita kongsikan berkenaan dengan program sebenarnya Carnival ataupun kita panggil RU Media Event ini adalah dalam rangka kita nak mendedahkan kepada masyarakat umum tentang hasil-hasil yang telah kita dapat daripada usaha ke arah mewujudkan 5 research university tadilah. Jadi siri yang keempat ni, pertama tadi saya sudah sebut pada perbincangan awal di UPM. Kemudian kita bergerak ke UPS mula-mula di UM, kemudian di UPM, kemudian USM, sekarang giliran UTM. Dan kita mengemukakan tema yang berbeza. Kali ini di UTM kita cuba showcase kan kita punya commercialization lah. Jadi insya-Allah kalau siapa yang hadir ke sana akan lihatlah bagaimana kita create contohnya spin-off company. Macam mana kita ada produk-produk yang telah pun dikomersialiskan, dan kita akan tunjukkan juga bagaimana kerjasama kita dengan industri. Akan ada forum di mana industri akan datang dan bercakap dengan kita, berkongsi platform untuk kita menceritakanlah cerita-cerita kejayaan yang telah kita capai. Jadi ini adalah usaha untuk memberikan orang kata image yang barulah tentang research university. Tidaklah orang kata kita letak duit banyak-banyak, dan sebenarnya saudara Hani, saya kalau boleh saya sebut sikitlah. Ramai orang kata mana hasilnya. Bila kita pam, tapi kalau kita baca laporan Bank Dunia, antara sebab kenapa ekonomi Malaysia berada dalam keadaan sekarang, kenapa kita negara yang boleh lebih ke depan adalah sebenarnya pelaburan kita dalam pendidikan. Memang jelas disebut antara faktornya. Jadi ramai yang tak nampak. Betul. Jadi pagi di akhir ini mungkin sedikit pesanan ringkas kepada mungkin kepada industri yang boleh memanfaatkan karnival itu nanti. Saya mengalu-alukan industri untuk datang ke universiti. Jangan kita lihat, kadang-kadang orang kata siapa dulu, industri ke dulu, universiti dulu. Tadi saya terfikir orang tanya pula telur ke dulu, ayam dulu. Kalau kita tanya siapa dulu, saya rasa kita akan dua-dua tak ada kemungkinan. Industri tak ada, universiti tak ada. Jadi sekarang ni kita kerjasama. Biar kita orang kata wujudkan sinergi. Kita datang, kita berbincang, meneroka kekuatan-kekuatan masing-masing. Dan insya-Allah lepas ni kita mungkin lebih hebat. Sebab ini tempat-tempat lain dah ada benda-benda macam ni. Jadi kita harapkan kita ada kekuatan dan kita akan bercakap lebih banyak dengan industri. Kita tengok di mana kita boleh bekerjasama, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, kita harapkan semuanya akan berjalan dengan lancar. Kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Engineer Dr. Wahid Umar, Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia UTM, dan sekali lagi tahniah atas pencapaian yang cukup cemerlang yang telah Puan sebutkan di awal tadi. Terima kasih.